Untuk segmen ini kita ingin berikan penghargaan kepada semua warga Jabatan Immigration bila mana tidak lama lagi bila mana mereka akan menyambut sambutan Hari Immigration Malaysia 2022. Pagi ini bersama kami bertuah sekali sempat kita bawakan ke studio. Selamat datang Datuk Zakaria Shahban yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah untuk Immigration Malaysia bahagian pengurusan tarikhnya 21 Julai Datuk ya. Ya, betul. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga dengan para penonton sejarah sambutan Hari Immigration ini. Okay, terima kasih Zaliha dan semua penonton, selamat pagi Malaysia. Sebenarnya untuk tahun ini kita akan sambut Hari Immigration Malaysia pada tahun 2022 ini pada 21 Julai 1922. 2022. Sebenarnya sambutan yang kita adakan ini kita ambil sempena tarikh sejarah penguatkuasaan Passenger Restriction Ordinance 1922 yang dikuatkuasakan pada 21 Julai 1922. So itu dari segi sejarahnya. Sebenarnya dari segi tarikh ini masih lagi ada pertikaian. Okay. Sebab ada orang yang mengatakan tarikh sebenarnya penguatkuasaan undang-undang immigration ini telah bermula lebih awal daripada itu. Untuk itu sebenarnya untuk tahun ini Jabatan Immigration Malaysia melantik Universiti Kebangsaan Malaysia untuk melaksanakan satu kajian sejarah lah. Untuk kita mencari fakta sebenar dari segi penubuhan Jabatan Immigration itu sendirilah. Sebenarnya ekoran daripada tarikh-tarikh yang seterusnya selepas 1922 itu kita ada The Aliens Immigration Restriction Ordinance 1930. Kemudian yang ini untuk khusus untuk kawal kemasukan buruh daripada China masa itu. So itulah yang undang-undang yang seterusnya. Kemudian kita ada The Aliens Ordinance 1932. Kemudian seterusnya sehinggalah kita kuasakan Akta Immigration 1963 dan juga Akta Pasport 1966. So itu dari segi sejarahnya, dari segi itu. Jadi untuk sambutan Hari Immigration tahun ini 2022 ini kita akan adakan di Dataran Pahlawan. Ini julung-julung kalinya kita adakan, di mana kita adakan secara besar-besaran satu pembarisan yang lengkap, yang penuh di Dataran Pahlawan. Sebelum ini kita adakan secara kecil-kecilan, sambutan yang secara kecil-kecilan, perhimpunan di Dewan dan sebagainya secara ringkas. Dan untuk ini kita ada pembarisan, kita ada lintas hormat, kita ada di samping itu kita ada juga penyampaian pingat, kemudian anugerah khas immigration, dan juga yang menariknya kita ada persembahan khas daripada pasukan tindakan khas immigration untuk pada hari berkenaan lah. Dan juga itu secara ringkas. Ya, sehubungan dengan sambutan ini juga kalau dilihatkan evolusi seperti Datuk sebutkan tadi daripada Ordinance 1930 beralih ke 32 dan sekarang zaman digitalisasi, temanya juga untuk tahun ini berkait rapat iaitu transformasi digital asas kecemerlangan. Jadi apa yang boleh difahami dan dihayati oleh warga immigration dan juga masyarakat untuk tema sambutan kali ini? Ya, untuk sebagaimana yang disebut oleh Zaliha tadi, tema sambutan kita pada tahun ini transformasi digital asas kecemerlangan. Ini selari dengan dasar digital negara, di mana dalam perkhidmatan kerajaan kita beralih daripada secara manual kepada dalam bentuk digital. Kalau ikut dari segi perkhidmatan yang ditawarkan di Jabatan Immigration, sekarang ini kita telah pun beralih banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tawarkan secara atas talian. Kita tidak lagi dulu kita mungkin urusan-urusan immigration ini kena pergi kaunter, isi borang secara manual dan sebagainya. So sekarang ni kita boleh isi secara online. Isi secara online dan kelulusan itu juga diberi secara online. So ini yang kita buat. Kita ada visa online, permohonan visa online, pembaharuan pasport, pelekat PLKS secara online. Dan kita ke arah untuk selepas ini mereka yang memperbaharui pas lawatan kerja sementara ini tidak perlu lagi ke kaunter. Dia akan terus kepada
buat secara online dan kelulusan secara online dia boleh print secara online. Wow. So tidak perlu lagi pergi ke kaunter dan sebagainya. Ini transformasi yang kita akan bawa. Walaupun sekarang ini belum secara 100% perubahan itu, tetapi kita ke arah 100%. 100% perkhidmatan dalam talian, atas talian. So itu yang ni. Jadi tema ini dipilih memang selari dengan dasar digital negara, di mana kita akan memudahkan urusan-urusan orang ramai dalam berurusan dengan immigration. Kemudian kita juga sekarang ini telah pun melaksanakan pembayaran tanpa tunai 100%. Betul. Kita telah pun bermula daripada tahun lepas, di mana kita mencapai 100% pembayaran tanpa tunai. So sekarang ni kalau Zaliha ingin berurusan dengan Jabatan Immigration, tidak boleh lagi bawa cash. Memang kaunter kita tidak terima cash sekarang ni. Semuanya pembayaran melalui kad dan sebagainya. Ya, sebenarnya untuk pengetahuan Datuk juga, saya baru saja cuba untuk memperbaharui pasport salah seorang saudara saya. Memang semuanya telah dilakukan secara online, tidak perlu bawa tunai lagi ke pejabat immigration. Kalau kita juga boleh tanyakan kepada Datuk sendiri, bagaimana Datuk lihat evolusi ataupun cabaran sebagai bertugas sebagai pihak immigration ini dari zaman ke zaman dan sekarang dengan begitu banyak cabaran yang dilalui sekarang, apa yang menyebabkan komitmen itu terus di kalangan pegawai immigration kita? Ya, dari segi perubahan ini memang kita sentiasa melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan lagi prestasi penyampaian perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerja. Dan kita membawa perubahan ini, kita tidak boleh secara silo. Sudah tentu kita memerlukan sokongan, kerjasama daripada seluruh anggota kaki tangan Jabatan Immigration itu sendiri, dan juga kerjasama dan sokongan daripada masyarakat itu sendiri, orang ramai. Kalau kata tanpa sokongan ini, sudah tentu kita tidak dapat menjayakan perubahan-perubahan yang ke arah untuk pemodenan, digitalisasi dan sebagainya. So itu yang kita ni. Dan untuk 18 hingga 22 ini, kalau kita boleh pergi semula untuk perincian hari bertemu pelanggan. Memang setiap hari sebenarnya ada saja urusan yang berlaku di kaunter immigration. Tapi apakah antara kelainan bagi hari bertemu pelanggan ini? Ya, untuk sambutan Hari Immigration tahun 2022 ini, salah satu program yang kita laksanakan ialah Hari Bertemu Pelanggan ataupun Hari Terbuka lah. Boleh kita katakan Hari Terbuka Jabatan Immigration yang kita adakan bermula daripada hari ini. Pagi tadi saya dapat maklum balas sudah beratur panjang. So sambutan yang begitu menggalakkan, di mana kita adakan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, bermula daripada 9 pagi hingga 5 petang. So untuk Hari Bertemu Pelanggan ini, kita menawarkan perkhidmatan immigration secara keseluruhannya. Semua perkhidmatan yang ada di immigration kita tempatkan di Dewan Serbaguna ini untuk memberi tambahan perkhidmatan kepada orang ramai. Kaunter-kaunter kita di pejabat berjalan macam biasa. Tapi tambah lagi. So untuk Hari Bertemu Pelanggan ini, kita buka lagi tambahan kaunter, termasuklah pembaharuan pasport, untuk urusan visa, pas, permit, urusan-urusan yang berkaitan dengan expatriate, pekerja asing, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan pasport. So ini semua urusan-urusan immigration boleh dilakukan di kaunter-kaunter bertemu pelanggan ini, Hari Bertemu Pelanggan. So kita ni tawarkan. Dan saranan Datuk kepada warga masyarakat dalam tempoh 3 hari ini, sekiranya mereka ada urusan yang ingin dilakukan, apa yang perlu mereka sediakan sebelum pergi ke kaunter immigration nanti? So untuk urusan-urusan immigration, sebenarnya Hari Immigration ini dan juga khusus untuk berurusan di Hari Bertemu Pelanggan, so sebenarnya kita agak terbuka. Kita terbuka di mana mereka boleh datang secara walk-in, ataupun tidak perlu lagi temu janji dan sebagainya. Boleh terus datang, bawa dokumen-dokumen yang diperlukan, terutamanya kalau kata pembaharuan pasport, dia mesti ada kad pengenalan.
Dan dia ada pasport lama. So itu yang ni. Kalau yang di bawah 18 tahun dia perlu ada surat beranak dan perlu ada waris. Perlu hadir bersama. So itu antara perkara-perkara yang perlu disediakan sebelum berurusan. Kalau tidak dia datang dokumen tidak lengkap dan sebagainya, perlu balik dan sebagainya. Kita cuba elakkan. So kita mengharapkan orang ramai dapat memberi kerjasama dan pastikanlah semua prosedur-prosedur yang ditetapkan. Sebenarnya prosedur-prosedur ini boleh didapati daripada kita punya laman sesawang, website, kemudian melalui kita punya media sosial rasmi jabatan dan sebagainya. Semuanya dia boleh rujuk dulu sebelum datang. Untuk sambutan Datuk, apa lagi yang dinanti-nantikan terutamanya untuk warga immigration sendiri? Persembahan itu satulah, tapi bagaimana pula dengan tema ini dan apa antara nilai yang perlu ada pada setiap pegawai immigration untuk menjadi seorang yang berketerampilan dan juga boleh mewakili jabatan immigration itu dengan lebih hebat lagi? Cuma satu ni Zaliha, saya lihat dalam kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat, soal selalunya apabila melibatkan agensi penguatkuasa seperti immigration ini, antara isu yang sering diperkatakan ialah isu integriti. So ini yang perkara yang kita cuba untuk memberi, orang kata, menutup semua ruang-ruang yang supaya isu-isu integriti ini dapat dikurangkan. Masalah integriti dan sebagainya. So inilah apabila kita berubah daripada manual kepada digital ini, sikit sebanyak ruang untuk isu-isu integriti ini dapat dikurangkan. Dapat ditutup dan akan meningkatkan lagi. Dan untuk semua anggota jabatan immigration, so kita mengharapkan kita dapat memberi satu perkhidmatan dengan ikhlas, dengan penuh amanah, jujur, dan elakkan isu-isu yang berkaitan yang saya sebutkan tadi sebagai isu-isu integriti ini. Apa nilai-nilai yang perlu ada untuk seseorang itu sekiranya mereka berhajat untuk menjadi sebahagian daripada pekerja jabatan immigration? Sudah tentu kalau kata sebut dari segi nilai, sudah tentu kita memerlukan nilai-nilai murni sebagai seorang anggota kerajaan lah. So ini semua jabatan pun sama, termasuk di jabatan immigration. Tapi dari segi jabatan immigration, anggotanya boleh dikategorikan sebagai anggota beruniform. So dari segi keterampilan, sudah tentu kita memerlukan keterampilan yang segak, kemas. Dan sentiasa menampilkan satu, orang kata, apabila kita memakai uniform dengan logo penuh dengan ini, sudah tentu kita perlu untuk menampilkan sesuatu yang kemas dan segak lah. Dan untuk semua warga immigration, Datuk, sama ada yang sedang bekerja ataupun telah pun bersara, ucapan Datuk untuk mereka sempena hari sambutan Hari Immigration ini. Kepada semua warga Jabatan Immigration, jadi saya selaku Timbalan Ketua Pengarah Immigration Malaysia, pengurusan, mengucapkan selamat menyambut Hari Immigration 2022 ini dengan penuh semangat, kerjasama, kerja berpasukan dan penuh integriti. Terima kasih. Dan untuk warga masyarakat pula, kenapa mereka perlu menjadi sebahagian daripada sambutan ini, Datuk? Pada masyarakat, inilah peluang untuk kita sama-sama membantu kerajaan, membantu Jabatan Immigration untuk kita menguatkuasakan Akta Immigration itu sendiri, dan seterusnya memberi kerjasama sepenuhnya. Dan dalam berurusan terutamanya urusan pasport sekarang ni, demand ataupun permintaan yang agak tinggi, sudah tentu kita perlu banyak bersabar dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas kita lah. Terima kasih. Baik, 18 hingga 22 Julai hari ini sebenarnya telah bermula hingga 22 Julai di Ibu Pejabat Immigration Putrajaya. Terima kasih sekali lagi, Datuk, kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Selamat menyambut Hari Immigration 2022. Dan jangan lupa untuk anda sama-sama mendapatkan perkhidmatan telah pun ditambahkan untuk sambutan khas ini. Selepas ini kita bersama